Alhamdulillah, pada malam ini saya lalu daripada Mayam kemari tadi hujan, dan saya jangkakan payah panjang pun hujan juga. Di dalam kepala saya entah tinggal 5 orang je dalam kemah. Tapi Alhamdulillah, tak ramai berada di sini, ramai berada di rumah. Mudah-mudahan yang ada di rumah mendengar buah-buah butir penceramah daripada PAS dan juga Pakatan Rakyat, dan gunakanlah insya-Allah maklumat yang kita bekalkan hari ini untuk menghadapi pilihan raya yang ke-13 yang tak lama lagi, walaupun belum diumum tarikh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rata-rata baru-baru ini kita dilihatkan, kita nampak, kita telah buat himpunan besar-besaran. Yang terbaru adalah himpunan Oren yang melibatkan, yang isunya ialah berkaitan dengan Federal Global Venture, berkaitan dengan peneroka. Sebelum pada itu, kita buat program besar, program hijau di peringkat pusat dan di peringkat negeri Pahang. Dan sebelum daripada itu juga, kita membuat himpunan bersih namanya. Saya melihat ketiga-tiga himpunan ini, sama ada hijaunya, sama ada kuningnya, sama ada orangnya, kehadirannya adalah anak-anak muda. 80%-nya adalah anak-anak muda. Menunjukkan bahawa kepada kita, anak-anak muda ini sedar bahawa mereka perlu mendapat satu maklumat yang betul. Dengan maklumat yang betul itulah mereka bertindak. Sekiranya nak ubah pemerintahan negara ataupun negeri, mesti melalui pilihan raya. Dan mereka nak ubah pun atas kefahaman yang mereka ada. Mereka mempunyai sumber-sumber yang luas, bukan hanya tertumpu kepada akhbar harian, utusan, berita harian, tetapi maklumat mereka adalah daripada Facebook, daripada blog-blog, daripada Twitter, yang mana sekiranya program itu diadakan hari ini juga mereka boleh lihat macam mana suasananya. Dan selepas itu, sekiranya berita itu dikeluarkan seminggu selepas itu, mereka sudah tidak percaya dengan berita itu. Sebagai contoh, himpunan Oren baru-baru ini yang kita buat di Kuala Lumpur, macam mana Datuk Ahmad Mazlan menyebut bahawa kehadiran pada ketika itu dilaporkan, dia sebut ketika itu mungkin dia datang subuh, agaknya lah dalam sekitar 1,000-2,000 orang sahaja, betul kemudian diikuti oleh laporan sinar harian lebih kurang 2-3 ribu sahaja, mungkin dia datang subuh agaknya. Kita buat perhimpunan petang pukul 2.30, pukul 1 telah melempah ruah pesta-pesta, dan kita menjangkakan bahawa himpunan itu lebih daripada sasaran kita, lebih daripada 20,000 orang melihat suasana ini. Pemuda, anak-anak muda melihat suasana ini. Kenapa perlu, bahasa orang kampung kita, temerangkan kepada rakyat? Kenapa begitu? Kenapa? Jadi anak-anak muda, kita melihat bahawa ini adalah satu penipuan, dan besar itu pun boleh ditipu, malah lagi benda yang kecil lagi ditipu juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi walaupun saya sebut kehadiran anak-anak muda di perhimpunan itu ialah anak-anak muda yang ramai, 80%, tetapi orang-orang tua, bukan tua lah, orang lama juga ada hadir. Saya pada malam ini, walaupun selama ini saya tujukan ucapan saya kepada anak muda dan ucap tahniah kepada anak muda atas kehadiran himpunan-himpunan kita, atas kehadiran ceramah-ceramah kita, atas kehadiran menyambut Pakatan Rakyat, dan insya-Allah akan mengundi Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang ke-13. Saya juga ingin menyampaikan
kepada golongan yang veteran yang lama, umur 60 ke 70 tahun ini, agar bersama dengan kita. Orang kata orang dah lama, orang dah tua, kalau kita pergi camping kepada dia, dia kata tak adalah, itulah hak lama tu lah. Saya nak cuba ubah yang muda tu, insya-Allah. Yang muda tu kita nampak dah mungkin dah boleh pergi, insya-Allah. Dan saya nak meniru kepada orang tua. Bukan orang tua, silap sebut, kalau marah saya pun bukannya tua sangat pun, orang lama. Uban orang lama ni, orang yang umur 60 dan 70 tahun, Nabi sebut bahawa umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Itu umur. Ada yang pergi 80, ada 90 pun ada pergi. Tapi saya nak berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat, umur 60 tahun ni dia ada satu rahsia yang besar. Tetapi kalau kita tak pandai gunakan rahsia ini, kita akan menjadi orang yang kesepian dan keseorangan. Akan duduk ditinggalkan oleh anak, akan duduk ditinggalkan oleh cucu. Umur 60 dan 70 tahun ini ada satu rahsia yang saya nak bagi tahu, nak kongsi pada malam ini. Jarang saya cerita pasal orang yang berumur 60 tahun. Hari ini saya nak cerita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, umur 60 tahun ni kebanyakannya pencen kalau ada kerja-kerja. Betul ke? Kecuali orang Norway getah, menoreh lagi 60 tahun. Kecuali hari hujan baru tak menoreh. Kemudian umur 60 tahun ni kalau dia berhutang, rasanya dah habis. Kalau dia berhutang lah, kecuali buat hutang umur 50, tak habis lagi. Kalau dia mula-mula kerja dulu, dia dah pencen, dia hutang dah habis. Yang kedua, kalau dia umur 60 tahun ni, walaupun dia tua tetapi masih bertenaga, anak-anak akan datang, cucu-cucu akan datang kalau masa-masa cuti, terutama cuti sekolah, terutama cuti perayaan, mereka akan datang. Kemudian yang ketiga, apabila kita dah semua, kita dah pencen, kita tak ada fikir banyak dah benda sebenarnya, sepatutnya peluangnya ialah kita pergi kepada surau. Peluang kita mengaji ilmu yang mana yang paling banyak yang kita boleh mengaji. Peluang kita ialah kita pergi masjid, mentalaah apa yang sepatutnya selama ini, selama 60 tahun kita bekerja, yang kita tinggalkan. Yang inilah masa kita nak buat perkara yang baik. Kita tak tahu bila masa Allah akan panggil kita. Betul tak ni? Betul. Ambil kesempatan ini. Dan saya telah melihat juga bahawa umur 60 tahun ini ialah sebenarnya, saya lihat sikit-sikit ada satu perkara yang besar. Disebutkan bahawa umur 60 dan 70 tahun ini adalah merupakan kekasih Allah, Habibullah. Tetapi Allah tak akan kata dia kekasih Allah sekiranya kita ni tidak beramal dengan amal yang soleh. Kita tak menuntut ilmu, kita tak meletakkan perkara yang hak yang kepada sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rebutlah menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan apabila kita menjadi kekasih Allah, anak kita akan kasih kepada kita, cucu kita akan kasih kepada kita, dan masyarakat kita juga akan kita kasih kepada kita. Umur 60 tahun ni kadang sesama pun ada, demam pun ada, pening kepala pun ada, orang lelaki segugut pun ada juga. Datanglah ke surau, datanglah ke masjid, insya-Allah bila jumpa sahabat-sahabat di surau masjid ini, kita akan rasa bertenaga dan kita akan rasa sihat. Inilah rahsia untuk nak kongsi bersama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak baca satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca dalam bahasa Bukit Keledang. Orang saya orang Bukit Keledang, ada orang tak tahu ke sini? Boleh hudu sikit je. Demi kemuliaanku, keagamanku dan keperluan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyeksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah beruban kerana tua dalam keadaan muslim. Apa maksudnya? Maksud dia ialah Allah tak mahu menyeksa orang yang umur 60 juga uban lah.
Kerana dia beribadat kepada Allah, Allah malu nak menyeksa dia. Jadi kita jadilah kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya masuk isu yang pertama tadi, kira mukadimah sebagai pengajaran kepada kita yang hadir hari ini. Kerana sesungguhnya apa saja program yang dibuat oleh PAS, Parti Islam Semasa PAS ini, ada unsur-unsur ilmu. Sama ada ilmu-ilmu rohani, juga ilmu-ilmu politik, juga ilmu yang perlu kita bawa bersama untuk masa hidup kita, insya-Allah, setakat mana yang Tuhan bagi, Tuhan pinjamkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat, saya nak ambil isu yang pertama. Isu yang pertama ini ialah baru-baru ini kita digemburkan bahawa DAP akan bertanding 90 kursi. Ini keluar dalam berita. DAP akan bertanding 90 kursi untuk pilihan raya yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya jawab isu ini, dalam Malaysia ini kita ada tiga golongan yang besar. Ada masa berapa mana saya? Ada tiga golongan kaum yang besar: Melayu, Cina, India. Kita tak akan boleh merentah Malaysia ini hanya dengan kaum Melayu saja, tak boleh. Itu hakiki. Kita, Cina pun tak boleh merentah Malaysia dengan Cina saja, tak boleh. India, masalah India tak boleh dengan India saja. Sebab itulah kita lihat Barisan Nasional, dia ada MCA, dia ada MIC, dan ada UMNO bergabung untuk membentuk kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak pilihan raya yang ke-12 2008, Pakatan Rakyat dibentuk. Selama ini kita cuba bentuk kesepaduan Melayu, Cina dan India, digagalkan oleh Barisan Nasional. Tunjukkan bahawa Cina, DAP, Khomeini, DAP ini ialah orang jahat. Dan apabila kita ambil DAP sebagai kawan untuk pilihan raya, untuk menang pilihan raya yang ke-13, DAP ini bukan semua Cina, DAP ini bukan semua Cina. DAP ini ada India, ada Cina, ada Melayu. Ada juga dalam DAP ini ada Melayu. Ini tak ada suara. Ada, okey. Okey, apabila BN telah melihat bahawa sekiranya kesepaduan tiga kaum ini yang Pakatan Rakyat melalui PAS Keadilan DAP ini telah mula naik dan mereka telah turun, mereka cuba berapa perkara. Macam mana nak gagalkan pakatan ini supaya tidak menjadi. Dia cuba satu persatu, satu demi satu. Perkara yang terbaru mereka cuba, dia sebut bahawa DAP akan bertanding 90 kursi. Oh, marahlah orang Melayu. Kita ada 222 kursi parlimen di Malaysia. Kalau 90 kursi DAP bertanding, bermakna PAS 66, PKR pun 66. Bila kita tengok angka 90 dan 66 dan 66, bermakna Melayu telah hilang kuasa. Nampak tak? Ini yang dia nak. Benda ini sebenarnya bukan begini. Dalam ke suara saya buat dah betul okey. 90 DAP, 66 PAS, 66 PKR menampakkan bahawa telah PAS kursinya kurang dari DAP. Nak bangunkan semangat Melayu, tolak DAP. Itu yang dia nak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 90 ke berapa kursi bukan boleh sebut-sebut. Dia mesti ada sejarah pilihan raya yang kita telah lalui bersama. 2008 DAP bertanding 47 kerusi sahaja, sebanyak 21%. Mana mungkin 47 boleh pergi ke 90? Boleh ke? Tak boleh. Kuat-kuat pergi per 50, kuat-kuat runding pun bawah 60. Bermakna PKR dan PAS mesti masih mendahului bilangan kursi ini. Tuan-tuan jangan bimbang. Ini hanyalah satu serangan
pemikiran kepada orang Melayu agar orang Melayu nampakkan bahawa pakatan ini pecah. Benci kepada DAP, kita mau pecah, kita tak mau undi DAP pun kita tak mau, akhir sekali PAS pun kita tak mau undi, PKR pun kita tak mau undi. Ini yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya amat berharap atas isu ini, kalau boleh diperjelaskan selepas ini di kedai kopi sebut bahawa pada tahun 2008 DAP hanya bertanding 47 kerusi sahaja dalam parlimen. Banyak-banyak pun dia boleh pergi 50 atau 50 lebih sahaja, tak mungkin pergi 90. Jadi maksud dia ialah PAS masih lagi besar bilangan kursinya dalam parlimen. Hanya mainan saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat, ada masa lagi. Kalau kita lihat DAP dengan PAS dan PKR yang kita jalinkan menjadi Pakatan Rakyat ini beza sangat dengan MCA, MIC dan UMNO membentuk Barisan Nasional. Beza sangat. Macam apa beza dia? Yang pertama, kita ambil beza dia yang pertama, MIC. Presiden dia ialah Dr. apa nama? Cina ni. Tak ingat nama. Soilik. Chua Soilik. Dia menentang hudud. Terang-terang dia menentang hudud, dan apabila seorang adun daripada UMNO di Johor sebut nak laksanakan hudud, mencadangkan laksana hudud di negeri Johor, dia kata UMNO tu telah hilang akal. Ini MCA sebut ni. Tetapi apa beza DAP yang berkawan dengan PAS, baru 4 tahun berkawan dengan PAS, apabila kita sebut nak buat hudud, yang sebut bahawa kita bagi peluang kepada PAS kerana ini ialah undang-undang dia, kerana ini ialah apa yang dia perlukan. Kita bagi peluang. Ini kata-kata itu apa? Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya nak pergi beradil sedikit lagi lah pada isu yang kedua. Tadi isu DAP sedikit. Kalau tidak tak sempat, saya ada 3 isu ni. Kalau ada sempat masa kan saya nak baca sajak, sempat lah. Tak sempat, tak payahlah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka menyebut perkara ini kerana orang Melayu, orang kampung tradisi, orang bandar, orang Cina, orang India amat tersentuh dengan perkara ini, iaitu tentang belanja kerajaan negeri Pahang, tentang pendapatan kerajaan negeri Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah melihat kerajaan negeri Pahang perlu berbelanja 700 hingga 800 juta perbelanjaan. Tetapi pendapatan kerajaan negeri Pahang hanya sekitar 400 hingga 500 juta setahun sahaja. Maksud dia tak cukup yang dapat dengan yang belanja. Sentiasa mengharapkan daripada kerajaan pusat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah melihat bahawa kalau Pakatan Rakyat diberi mandat dalam pilihan raya yang ke-13 ini, kalau, dan saya harap kalau ini menjadi kenyataan, perbelanjaan 700 hingga 800 juta ini kita boleh dapatkan melalui pendapatan kita, insya-Allah. Apa dia? Kita tak boleh sebut sini. Kalau kita sebut macamlah buku jingga, kita sebut kita nak bagi kepada guru RM500 sebulan, naik tambah, dia bagi RM500 bring kepada rakyat. Dah dia macam-macam ikut. Itu saya sebut sini kan, esok ada yang mencatat bagi tahu ini yang PAS nak buat, dia pun ikut. Tak jadi. Tak ci tu, tak ci. Mana boleh ci gitu. Gunalah fikir sendiri dengan pegawai yang ada, dengan esko yang ada. Cubalah fikir macam mana nak naikkan ekonomi negeri ini. Jangan nak guna idea orang saja. Kalau nak buat satu projek ke, nak buat apa ke, mesti ada something baru boleh buat. Ini tak kena. Kita akan hapuskan perkara ini apabila kita memerintah kerajaan negeri Pahang tu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara perkaranya kita akan cuba, di antara yang kita sebutlah,
untuk melaksanakan perkara-perkara yang insya-Allah perbelanjaan negara dan pendapatan kita akan lebihkan pendapatan. Bagaimana kita tak perlu hutang dan insya-Allah kita akan bayar hutang yang dibuat oleh kerajaan negeri Pahang sebanyak 23 lama dah sebut 23 bilion ni. Mudah-mudahan ini kita akan dapat kenyataan. Di antara apa yang kita boleh buat? Janji Pakatan Rakyat sekiranya PAS ataupun PKR dan DAP Pakatan Rakyat Pemerintah Negeri Pahang, kita akan laksanakan sistem tender terbuka. Selama ini kita tender pilih-pilih orang. Tengok orang ni orang kita, bagi. Tengok orang ni kita walaupun mahal, bagi. Menjadikan kantor negara menjadi kempis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memberi tanah kepada orang yang layak. Yang tak bertanah, yang dah ada tanah tak payah minta. Ini ialah untuk baik untuk orang-orang kampung. Orang kampung-kampung tadi sini ada anak dan ada anak cucu. Saya baru ni, saya dah sebut juga di sini. Orang kampung ni seperti YDP sebut, orang Kedah adalah dia punya ladang. Orang kampung ladang mana? Kampung Trisi, ladang ni mana? Tak ada. Mana peluang kita? Mana anak cucu kita? Nak bercucuk tanam, nak berpertanian moden, mana dia? Cuba kita sedar sedikit bahawa perkara ini tidak pernah diambil lihat oleh kerajaan yang ada sekarang. InsyaAllah, iaitu kita akan cuba laksanakan. Tuan-tuan tak akan boleh laksana kalau tuan-tuan tidak mengundi Pakatan Rakyat untuk pelajaran yang ke-13. InsyaAllah Nak juga baca sajak ni? Boleh ya? Boleh ya? Okey, insyaAllah. Habis masa dalam 5 minit. Saya baca sajak ini di Batu di Bohong dan juga di Lipis, di apa nama dia? Allahu Akbar. Padang Tengku. Ini yang kali ketiga sajak yang sama. Dia baca di kampung halaman. Okey, so baca arti. Bismillahirrahmanirrahim. Hai bangsaku, aku tahukan asalmu. Ribuan tahun punya hak dan pertuanan di sini. Punya kekuatan, punya peradaban, punya kebenaran, punya keagungan, punya ketuhanan, punya kebudayaan. Hai bangsaku, aku tahukan asalmu. Akar jiwamu memegang darahku. Batang hatimu menjadi tubuhku. Daun akalmu melitup zat dan sifatku. Bangsaku, jangan merubah rupa. Bangsaku, jangan meleka sambil melewa. Biarlah utuh di ujian sepanjang masa. Hai bangsaku, seribu lupa selaksa sedar. Tawarlah segala yang lupa, dari hikmat kebendaan dan kepuraan, dari hikmat peniruan dan kesesatan. Tawar segala dari bisa una dan kemusnahan. Jika bisa pada jiwa, tawar pada hati. Bisa pada akal, tawar pada akal. Tawarlah pada segala wujud kepribadian kita. Pulang pulih seperti keadaan asal. Hai bangsaku, aku tahu usulmu. Jatuh di segala ceruk rantau alam ini. Jatuh di utara, jatuh di selatan, jatuh di timur, jatuh di barat. Janganlah pula duduk tunggu, jaga mengilasiku. Hai bangsaku, aku mintamu pindah balik segala kekuatan, segala peradaban, segala kebenaran, segala keagungan dan segala-galanya. Memulia dan meneruskan kegemilangan. Biarlah utuh diuji zaman berzaman. Itulah asalmu, tapakmu bersenang. Masa kini dan akan datang. Aku hendak minta kepadamu pulang pulih seperti keadaan asal. Sebab belum cukup
belum genap, belum sampai ajal. Bukan kuasa aku, tapi dengan kuasa Allah. Berkat kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.